صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Kasih itu maka kita kembalikan kebaikan kepada Allah, kita buat apa yang disuruh, kita tinggal apa yang dilarang. Itu bukti kita syukur. Muslimin dan tuan dan puan rahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita nak sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab hadis sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Muhammad. Dan ini bukan buku sejarah, bukan hadis-hadis pasal sejarah, tapi hadis-hadis ni nak cerita supaya kita nak kenal dan dekat dengan Rasulullah. Okey, kalau hari ini orang duk kutuk Rasulullah pun ada, orang mempermainkan Rasulullah pun ada, maka kita rasa perkara itu akan terus berlaku kerana orang kita yang tak suka dengan orang yang buat tak elok pada Rasulullah pun kadang-kadang kita tak terasa apa-apa kalau orang buat apa-apa pada Rasulullah. Kita tak sensitif. Sebab apa? Barangkali mungkin kita pun tak terlalu dekat dan rapat dengan Rasulullah. Jadi kalau orang buat apa-apa dengan Nabi pun kita biasa sambungan bab yang ketujuh. Apa kata kita gemakan dulu masjid kita Kota Damansara ni dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan boleh kita ambil semangat biar selawat itu ada di bibir dan biar mengalir ke dalam urat saraf nadi kita. Dan kalau boleh selawat dengan dilantunkan lafaz dan suara itu, biar bergema masjid kita, biar bergetar hati kita, biar bergoncang dada bersama malam ni insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil tuan-tuan selawat ni, tuan-tuan bayang masjid Nabi, Kubah Hijau. Bagi yang tuan-tuan pernah ada masuk ziarah Nabi, bayangkan tuan-tuan sedang menghadap makam Rasulullah. Kita selawat sungguh-sungguh. Asyraqal badru alaina minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qaddu ya wajah sururi syamsul anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta husuduri anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan membalas selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk bab yang ketujuh tentang celak mata Rasulullah, last hari itu kita berhenti pada tajuk yang keenam, iaitu tentang inai yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tajuk yang kelima iaitu tentang uban, iaitu rambut putih yang ada pada rambut hitam Rasulullah. Oleh kerana Rasulullah itu beruban, maka atas dasar itu Rasulullah menginaikan uban putih itu, tidak dicabut, malah diinaikan. Inai yang dipakai oleh Rasulullah adalah semestinya daun inai lah, maknanya henna, iaitu yang berwarna merah, ataupun kalau dia dah makin cair dia akan warna kekuningan. Asalnya dia akan warna kuning yang pekat, yang kemerah-merahan. Okey, macam mana kalau kita nak warna isteri Rasulullah? Jadi Abu Bakar maksudnya bapa kepada seorang anak dara. Nama sebenar Sayyidina Abu Bakar siapa dia? Abdullah. Nama bapaknya Abu Quhafah. Ceritanya masa Fathu Mekah, Islam dah kuat di Madinah, nak masuk balik ke Mekah. Ketika itu ialah sama ada mungkin berlaku perang, mungkin tidak. Tapi akhirnya tidak berlaku peperangan lah. Bila masuknya Fathu Mekah, akhirnya Islam berjaya membuka semula kota Mekah tanpa sebarang peperangan. Ceritanya bila mana bapa kepada Abu Bakar ini masuk Islam semasa pembukaan kota Mekah, rambut bapa kepada Abu Bakar ini berwarna putih banyak. Banyak warna putih. Jadi bila mana diperkenalkan dan dibawa Rasulullah SAW, maka Nabi kata apa? Ubahlah warna uban rambut ni dengan sesuatu, makna warnakan dengan sesuatu warna, wajtanibus sawad, dan elakkanlah daripada warna hitam. Nabi sebut apa? Wajtanibu sawad. Dalam satu hadis yang lain daripada kematian, dan bila mana dihitamkan semula rambut itu, maka disebut oleh kebanyakan ulama dalam memfatwakan tentang hukum makruh atau haramnya mewarnakan dengan warna hitam. Bila ubah balik warna hitam, dia ada unsur-unsur pemalsuan dan mengubah kepada keadaan yang sebenar. Dengan dewasa akan kelihatan seperti remaja, orang tua kelihatan muda. Maka hal ini menyebabkan sangkaan mereka berlainan daripada keadaan yang sebenar. Jadi seolah-olahnya kita dah manipulate, kita telah mengubah ciptaan. Adapun warna yang lain selain daripada warna hitam, adapun warna yang lain tidaklah sampai ke tahap pengubahan, penipuan dan pemalsuan. Jadi ini pandangan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Adapun di sisi mazhab Maliki, Hanafi dan juga mazhab Hanabilah, hukum mewarnakan rambut makruh. Dia tak haram macam mazhab Syafi'i. Hukumnya makruh dan diharuskan, maknanya boleh buat warna hitam khusus ketika peperangan untuk menggerunkan musuh. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi konsert, maka tak jadilah. Tapi kalau kita tengok pada pandangan majoriti, kebanyakannya memakruhkan. Kalau tengok majoriti mazhab memakruhkan, dan mazhab Syafi'i mengharamkan. Jadi senang ceritanya tuan muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah pada malam ni kita nak sambung lagi perbincangan kita, bab yang ketujuh, celak mata Rasulullah. Rasulullah kita kenal baginda adalah orang lelaki, tetapi bila sebut celak biasanya orang perempuan lah. Jadi pada malam ini bila mana kita baca hadis-hadis yang cerita pasal celak orang lelaki, maka bukan sekadar kita dengar. Jadi apa kata kalau ada baiknya kita juga cuba untuk bercelak bagi orang lelaki khususnya. Kita nak tengok macam mana kriteria celak orang lelaki ni, dan macam mana cara pakai, bila masa dia. Kita tengok hadis Nabi. Hadis yang pertama daripada Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas. Nama sebenarnya Abdullah. Berarti bapaknya Abbas. Abbas ni siapa? Pakcik Rasulullah. Ada beradik dengan Abdullah, ada beradik dengan Hamzah Allah ni, ataupun gelarannya Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Jadi Nabi pun bawa lah sentiasa anak kecil ni, dan menjadikan anak itu adalah anak yang akhirnya menjadi di antara sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis dan banyak menyelesaikan masalah. Wa'allimhu ta'wil, ya Allah berikan kefahaman padanya agama dan ajarkan kepadanya ilmu Al-Quran. Ni doa yang sangat bagus untuk kita baca masa kita nak cium kepala budak, kita duk ziarah orang baru, kita duk cium-cium, jangan duk cium semata-mata cium, kita doa. Dan inilah didoa oleh Nabi SAW. Dan setengah ulama sebut Nabi cium dekat kawasan ubun,
kawasan lembut yang ada di atas dahi itu, atas sikit daripada dahi, atas sikit daripada tempat tumbuh rambut, kawasan lembut itu, maka didoakan, ya Allah berikan kefahaman pada agamanya. Nabi bawa budak kecil. Bila sahabat-sahabat yang hardcore ni, sahabat-sahabat yang famous ni, tiba-tiba bila Rasulullah bawa dalam majlis-majlis penting, ada sahabat yang kata, ya Rasulullah, ni budak ni macam tak sesuai pula ni. Nabi kata dia bukan sebarang budak. Jadi kerana dia dapat exposure yang baik dengan orang-orang yang matang, makanya dia menjadi orang yang cepat matang. Jadi tuan-tuan perlu beri ruang kepada mungkin parents yang lain yang bawa anak kecil dan sebagainya. Tapi parents yang bawa anak kecil pula jangan biarkan budak tu semua biar macam lepas kandang macam tu, taklah. Treat dia dan train dia supaya respect rumah Allah dan juga respect parents yang lain ataupun jemaah yang lain, involvekan dia dengan majlis ilmu, duduk sebelah dan sebagainya, maka barulah dia akan dapat macam mana exposure yang berlaku kepada Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, cerita pasal celak, aktahilu bil kahalatun kulla laylatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau tuan-tuan perasan kita pernah bincang awal mukadimah dulu, hadis Nabi ni dia ada 3 Nabi cakap. Aspek kedua, Nabi buat, tak confirm Nabi buat. Okey. Au fi'lin, atau apa yang Nabi buat. Nabi buat tak semestinya Nabi cakap. Okey. Sahabat tengok Nabi buat, maka sahabat pun meriwayat, aku pernah tengok Nabi buat macam ni. Tapi Nabi tak pernah cakap apa-apa. Nabi buat. Yang qaulin yang Nabi cakap, rankingnya nombor 1. Sebab dia ada 2 dekat situ, cakap dan buat. Adapun hadis yang Nabi buat, rankingnya nombor 2 sebab Nabi tak cakap. Nabi hanya buat. Lam aktahilu bil ismid, bercelaklah kalian dengan batu ismid. Maknanya bila nak bercelak, tengok apa yang Nabi cakap ni, celak dengan ismid. Bukan celak dengan Maybelline, dengan apa benda yang lain-lain tu. Haram ke yang tu, selagi mana dia halal, unsur-unsur tumbuhan, tak ada binatang apa benda semua, halal lah. Tapi keutamaan celak sekarang ni adalah ismid, sejenis natural product yang namanya ismid, sejenis batu atau sejenis logam yang warna hitam, dia gelap dan berkilat. Bila dihancurkan, dia akan jadi warna hitam serbuk. Itu namanya ismid. Kalau pergi ke Mekah, Madinah, jual kat kedai-kedai tu, nampak yang seketul-seketul batu ataupun yang dah dijual dalam serbuk. Kalau zaman mak-mak kita tu yang ada pencelup mata dan sebagainya. Tetapi kalau celak Nabi yang dipanggil ismid, celak yang Nabi sebut, Nabi kata apa? Fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Ini efek dia. Apa dia? Yajlul basar wa yumbitu sya'ar, dia akan mencerahkan kan. Yang pakar-pakar mata ni cuba try buat salah satu treatment mata ni dengan ismid. Sebab Nabi kata mencerahkan penglihatan ni, apa maksudnya? Jadi itulah yang perlukan kajian detail tu. Nak claim lebih-lebih, kita tak naklah overclaim. Betul perlukan kajian saintifik dan macam mana sekalipun. Tapi yang penting kita cuba nak beramal dengan cara Rasulullah. Jual produk. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap berdasarkan keinginan hawa nafsu Nabi, tapi semuanya wahyu yuha. Apa yang diilhamkan, yang diwahyukan daripada Allah. Nanti tuan-tuan akan jumpa cerita pasal makanan Rasulullah yang Nabi suka makan, antaranya adalah cuka. Nabi suka makan cuka. Suka sebab cuka tu sedap? Tak. Bukan sebab dia sedap. Siapa yang sedap boleh hirup cuka, boleh sedut cuka dengan straw? Tak. Tapi kenapa cuka akhirnya menjadi baik pada hari ini untuk kesihatan kita? Antioksidan lah apa semua tu. Antaranya lah kerana perkataan Rasulullah kepada cuka. Nak bagi tahu Nabi tak condemn Aisyah dan Nabi tak pernah kutuk makanan. Bukan sekadar itu situasinya, tapi nak katanya perkataan bukan daripada hawa nafsu, tapi daripada wahyu Allah, dengan pujian dan doa Nabi kepada cuka itu, menjadikan cuka itu baik kepada kita. Cuka asli lah, bukan cuka tiruan. Tuan-tuan sekalian, begitu juga dengan ismid. Bila Nabi sebut priority atau ranking hadis, dia maksudnya dia bukan sekadar literal. Dia bukan sekadar cerah mata dan menumbuhkan bulu mata. Tak, dia
Wallahu a'lam, barangkali saintifik pun ada kaitan, barangkali psikologi pun ada kaitan, kerohanian pun ada kaitan dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Saya pun tak nak tiba-tiba kita punya power pun makin naik ke apa ke. Ya, manalah tahu dengan ismid yang Nabi sebut yajlul basar, akan cerahkan mata. Maka kita gunalah ismid tu. Cuma bukan sekadar guna, cara guna tu penting. Kejap lagi kita akan jumpa hadis macam mana cara guna dia. Bila Nabi sebut mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata, tuan-tuan, fungsi bulu mata lentik, kat orang siap pakai maskara, tambah lagi dengan gam, walaupun tahu gam tu bahaya kepada mata, tapi orang pakai juga nak bagi cantik bulu mata. Pakai bulu mata palsu. Yang tak pakai bulu mata palsu, yang pandai sikit dia guna tu je lah, apa ke nama saya pun tak tahulah, yang berus, nak jaga mata tak terlalu kering sebab bulunya elok, cantik ada. Bukan sekadar nak bagi cantik, malah untuk kesihatan mata juga. Maka ismid itu secara tak langsung bukan sekadar nak bagi mata cantik, dia adalah treatment kepada mata. Tambah pula mata kita hari ini terdedah pula kepada cahaya yang banyak, dengan juga boleh merosakkan saraf mata. Maka salah satu treatment kita kembalilah kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ibnu Abbas sangat yakin yang Rasulullah ni sangat selalu celak matanya, sebab Ibnu Abbas pernah tengok Nabi ada mukhalah. Mukhalah ni bekas atau peralatan celak. Maknanya dia ada satu bekas dan ada satu batang kayu yang akan masuk dalam dan keluar, maka melekatlah serbuk ismid. Dan macam mana Nabi buat? Nabi buat digunakan pada setiap malam, 3 kali pada mata kanan dan 3 kali pada mata kiri. Okey, letak celup satu. Ada yang kata celup sekali 1, 2, 3. Ada yang kombinasi antara 2 hadis. Satu Nabi cakap, satu lagi Nabi buat. Maka Ibn Abbas riwayat 2-2 sekali. Tengok kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla ayyanama bil ismidi 3 fi kulli ainin. Ismid dengan batu celak 3 kali pada setiap masa. Wa qala Yazid bin Harun, Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhalatun yaktahilu minha, 3 kali pada setiap mata. Saya lajukan dulu, kita baca hadis-hadis, sekejap lagi kita cuba ulas balik. Daripada Jabir bin Abdullah, alaikum bil ismid 'inda naumi fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Dalam riwayat yang lain, Jabir bin Abdullah punya riwayat pula, Nabi kata batu ismid itu dan kamu celakkan dekat mata kamu itu akan menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sebaik-baik celak mata, inna khairul akhalikum, sebaik-baik bermaksud tak salah nak guna cara lain pun, tapi inna khairu akhalikum, sebaik-baik celak mata bagi kalian al-ismid yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Jadi hadis yang awal tadi itu juga hadis Ibnu Umar pun sama juga, alaikum bil ismid fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, bagi orang perempuan, ibu-ibu ataupun kita mungkin ada anak perempuan yang suka, cuba itu eyeliner dipanggil. Tapi kalau ismid, macam mana cara pakainya? Oleh kerana dia sejenis serbuk dan dicelupkan kayu itu ke dalam. Kalau orang kita ini ada besi tu, celup dalam, maka akan ada serbuk yang melekat dekat celupan tu. Macam mana cara Nabi buat? Nabi akan buka ismid yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dah biasa pakai air, dia dah tak rasa pedih. Kalau kita rasa mata kita kering dan sebagainya, dengan kita letak sesuatu benda asing dekat mata tu lah yang akan automatik, mata ni dari satu tindak balas dia akan keluarkan air tu. Kadang-kadang mata kita kering kan, kita rasa mata pedih, tambah pula tengok handphone, maka pakai celak sebelum tidur, tuan-tuan. Pakai celak tu sebelum tidur. Kat Malaysia ni banyak jual, tuan-tuan tengok celak-celak kat kedai-kedai India mana-mana tu, dia ada tulis ismid. Betul lagi yang bawa daripada Mekah, yang original ni daripada Mekah ni, batu ismid, alif tha mim dal, di luar mata lah, walaupun di kawasan mata tapi di luar mata. Ismid dipakai di dalam mata, tapi janganlah sampai dituang pula macam tuang aimo tu, janganlah, itu mungkin buta mata. Jadi pakai dengan cara dipakai. Sebab tu saya sebut secara akademik, secara kajian saintifiknya, minta pakar-pakar, kalau tuan-tuan pakar mata ataupun kenal pakar mata, minta tolong kenapa Nabi pakai pada waktu malam, time nak tidur.
Adakah supaya biar serbuk ismet tu duduk kat dalam mata tanpa dibuka supaya tak kena cahaya, atau supaya biar dia duduk dengan air mata tu lama-lama dia diproses? Wallahu a'lam. Saya pun tak boleh nak ulas panjang. Minta tuan-tuan tolong buat eksperimen tersebut. Maknanya pakai biar dia duduk kat dalam tu celak tu. Mana kita pun tidur, kita pun tak tahu apa tujuannya. Jadi ini yang disebut oleh para ulama. Geng-geng kawan-kawan tabligh kita atau siapa yang mungkin dah biasa dengan celak ni, walaupun dia tak pakai, kita akan nampak dia macam bercelak. Sebab apa? Sebab lama-lama kelamaan tuan-tuan, dia akan dapat lebat bulu kawasan ni. Bukan bulu kening tuan-tuan, bulu mata ni, bulu mata. Kita akan nampak cantik mata seseorang bila adanya elemen celak tadi tu. Okey? Tapi bagi yang nak bercelak, khususnya orang perempuan, kena ingat tujuan make up ni untuk apa. Itu yang paling utama sekali. Ulama membenarkan untuk berhias, tapi untuk apa? Jadi maka sebab itu nak tarik-tarik lebih-lebih panjang sampai hujung. Apa tujuan dia sampai hujung tu? Yang lebih tu dipanggil tusrifu tu. Itu yang tusrifu, yang tujuannya apa? Untuk menarik perhatian. Bila orang tengok tu, orang nak tengok lagi. Maka tu yang tak boleh. Islam tak larang nak buat, tapi jadi itu je kaedah dia. Nak pakai eyeliner silakan, walaupun tak nak pakai ismet susah Ustaz. Saya nak pakai juga yang saya biasa pakai, apa benda semua yang nama-nama daripada luar negara tu, L'Oreal ke apa semua tu, silakan pakai asalkan dia halal, maka pakai selagi dia tidak ada najis, selagi tidak ada unsur-unsur haiwan. Dan yang penting purpose, tujuan. Berhias yang paling utama adalah untuk pasangan, itu yang paling utama. Okey, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, selesai tajuk ismid. Jadi khusus bagi orang lelaki yang jangan-jarang pakai celak ni, jadi kalau nak pakai time nak pergi kerja, pakai masa nak tidur. Kau jangan-jarang pakai pergi kerja esok Isnin, nanti pergi kerja kau kata ni black metal mana pula masuk office ni. Kan? Ini budak gotik mana pula tiba-tiba celak mata ni. Jadi sebab tu pakai pada waktu malam sebelum tidur, sebab kita nak yang ni panjang lah tuan-tuan. Kita tengoklah satu dua hadis sebelum kita berhenti. Dan ini juga kita boleh praktik. Kalau hadis-hadis yang awal kita sekadar kenal Nabi, fizikal Nabi, bulu macam mana semua, kita nak praktik tak perlu nak makan serum, nak makan apa-apa vitamin supaya kita ada bulu macam Nabi. Tak boleh nak buat. Gamis, orang kita panggil gamis. Apa dia gamis ni ataupun komis? Pertama, macam baju Melayu Johor tu, dia tangan panjang dan tangannya juga tidak ada kaf. Tidak ada butang, dia tangan yang terbuka. Kemudiannya dia labuh sampai ke betis. Itu namanya qamis. Kalau tuan-tuan nak tengok model, tuan tengok Tuan Haji yang tengah berjalan belakang tu, tu model qamis. Dah jalan ke belakang lah dia. Kalau kita tengok baju Melayu, dia tak labuh sampai bawah. Dekat kawasan leher tak ada collar, lengan dia panjang, kemudiannya dia berkocek dan dia labuh sampai ke betis. Hadis yang kedua daripada Ummu Salamah juga, kana habba siyabi Rasulullah SAW al-qamis, hadis yang sama. Daripada Asma binti Yazid, kana kummu qamisi Rasulullah SAW ila rusri, panjang lengan qamis, baju atau qamis yang Allah adalah sehingga pergelangan tangan. Maknanya kalau siapa yang pakai 3/4 atau baju tangan pendek itu bukan sifat qamis Rasulullah. Tapi salah ke pakai? Taklah salah. Tak salah. Kata salah pula, apa ni tak ikut sunnah tak. Ceritanya ini gamis, jubah lengan pun boleh, yang tak ada butang pun boleh macam Tuan Haji kita. Ini contoh qamis. Tapi kalau tangan dia pendek tu belum qamis lagi. Itu mungkin rabu, belum qamis.